kita lihat Allah Ta'ala barulah kita tahu. Dan kita punya ilmu, kita punya idrak itu ada tafawut, ada berbeza-beza. Buktinya apa lagi? Sebab disebut nikmat yang paling besar tu nikmat ru'yatullah, menunjukkan ada tafawut, berbeza dengan maklumat yang sekarang. Yang kita tahu hanya sekadar ilmu, berbeza. Kita tahu dengan ilmu, dengan kita dengar kalam Allah Ta'ala yang qadim nanti, lagi bertambah lagi. Ilmu pada hak kita tu. Kita tahu dengan ilmu, kita dengar kalam Allah Ta'ala yang qadim, dan kita tengok Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, lagilah. Macam mana hakikatnya Allah Ta'ala. Habis tu kenapa isbat? Kerana sebut dalam Al-Quran. Jadi Ahli Sunnah selalu berpegang dengan Al-Quran kerana sebut dalam Al-Quran. Sebab tu kita isbat. Ada ru'yah kerana disebut dalam Al-Quran berkenaan dengan ru'yah. Jadi isbat perkara tersebut. Apa yang kita buktikan dengan akal, bahawasanya hal tersebut harus. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Tapi bila syarak sebut kata benda ni mesti berlaku, maka wajib berlaku. Berbeza kalau hal tersebut akal sampai ke keputusan tak harus, ataupun kita kata mustahil. Akal kata mustahil. Mustahil Allah Ta'ala serupa macam makhluk. Akal sampai situ. Mustahil Allah Ta'ala serupa macam makhluk. Jadi bila ada nas Al-Quran sebut berkenaan dengan sifat-sifat yang sama macam makhluk, ayat mutasyabihat, maka waktu itu perlu untuk takwil. Kenapa takwil? Kenapa dahulukan akal banding nakal dalam masalah ni? Kerana kita isbat syariat, kita faham syariat, kita faham mukjizat itu dengan akal. Bila mukjizat berlaku, kita faham, oh Tuhan, ada Tuhan, Tuhan tu berkuasa. Tuhan tu tak sama macam makhluk, Tuhan tu wujud apa semua. Jadi itu semua kita faham dengan akal. Bila mana ada mukjizat tu, sah mukjizat itu dengan sebab akal. Jadi kalaulah kita tolak akal, kita kata oh dak, kita pegang syarak saja, kita tak pegang akal dalam masalah ni, maka kita dah tolak perkara yang mengesahkan mukjizat, yang mengesahkan pengesah syarak. Waktu tu tertolak semua. Sebab tu dalam ada sebahagian masalah ulama mendahulukan akal. Sebahagian masalah ulama meletakkan syarak dan juga akal. Okey. Jadi dalam masalah melihat Allah Ta'ala, kita menyebut melihat Allah Ta'ala tu harus, boleh, tak ada masalah. Dan melihat tu tak perlu kepada ada jisim, perlu ada muqabalah, itu semua tak perlu benda tersebut. Benda semua itu mustahil di sisi Allah Ta'ala. Jadi hal yang mustahil kita nafikan, yang aslur ru'yah tu kita isbat. Yang kata ru'yah boleh dah? Boleh. Sebab kita kata tadi boleh untuk tengok benda yang wujud. Bukan sebab dia ada diri, bukan sebab dia sifat, bukan sebab dia zat, tapi sebab dia wujud, boleh tengok. Maka Allah Ta'ala boleh tengok tak? Boleh jadi tengok, boleh tengok Allah Ta'ala, boleh jadi tak boleh tengok Allah Ta'ala. Tapi dalam syariat kata ila rabbiha nadhirah, mereka akan tengok Tuhan mereka. Maka kita isbat. Macam tu kaedahnya. Yang kedua, adakah anak orang kafir boleh masuk ke syurga kalau meninggal ketika umur belum baligh? Kalau belum baligh tak mukallaf lagi lah. Yang ni masiruhum fi masyiatillah, ikut Allah Ta'ala lah nak letak dekat mana. Okey. Adakah mereka juga ada kelebihan untuk tarik mak ayah mereka kembali ke syurga? Allahu a'lam. Ini saya tak tahu. Okey, kita sambung baca sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak habis lagi berkenaan dengan ru'yah tadi. Kita menafikan jisim, kita menafikan lawazimul jismi, hal-hal yang lazim dengan jisim. Kita menafikan serupaan dengan makhluk. Ada seorang sahabat tadi tag saya dalam Facebook, tanya tentang ada orang yang mempersoalkan, kata Asy'ariyah ni tolak Allah Ta'ala bertempat. Lah dia tanya balik, tempat tu ada tempat tak? Dia kata dia kata tempat ada tempat. Kalau hangpa kata tempat tak ada tempat, Allah Ta'ala ada tempat tak? Allah Ta'ala tak ada tempat. Tempat pun tak ada tempat. Kalau betul Allah Ta'ala dengan tempat sama, dia kata macam tu pula. Saya kata, lah suara saya cakap ni sama dengan Jamal Abdillah? Sama? Tak sama. Oh, kalau begitu saya sama dengan Siti Nurhaliza? Siti Nurhaliza dengan Jamal Abdillah sama suara? Tak sama. Saya tak sama, Siti Nurhaliza tak sama. Maknanya suara saya sama dengan Siti Nurhaliza? Betul tak? Tak betul. Yang dia sebut pun macam tu. Tu kalau cara main-main bodoh-bodoh macam tu lah. Tak sama. Sebab apa? Sebab isbat pada benda yang tak wujud. Tak sama. Tak ada dengan tak ada. Mana boleh gitu? Enter tak sama dengan kawan sebelah. Betul tak? Kawan dia tu pun tak sama dengan kawan tu. Betul tak? Kalau gitu enter dengan dia sama? Tak kena. Soalan buat soalan tu pekiak habis. Okey. Itu kalau yang ringkas lah. Kalau nak dalam, dia kena faham makna tempat dulu. Yang kita nafikan pada Allah Ta'ala tu kerana bila kita kata bertempat tu, dia akhdhul faragh. Dia mengambil ruang. Bila ambil ruang, macam mana yang kata ambil ruang? Dia ada ab'ad.
Yang kata ada ab'ad apa? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Bila ada panjang, ada lebar, tinggi, maknanya ada kadar. Bila ada kadar, maknanya dia terbina daripada unit-unit. Susun, jadi jisim sekian, bentuk sekian, saiz sekian. Itu semua sifat makhluk. Sebab apa? Saiz sekian, kalau kata, saiz dia besar mana lah. Tuhan tu kalau dia tunjuk, kena semua jari ke? Tak kena semua. Kalau dia kata Tuhan yang ditunjuk tu tak kena semua hujung jari ni, maknanya Tuhan dia tu dah ada saiz dah. Terbina, terkib, tersusun daripada banyak jirim-jirim susun. Yang tu. Kalau dia kata kena semua, maknanya Tuhan dia kecil. Yang tu. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala tak bertempat, tak sama macam makhluk. Makhluk bertempat. Berbeza lah. Ni dia duk samakan dari segi tak bertempat dengan tak bertempat. Pening. Okey. Kena faham mana yang ada ta'ayyun, mana yang tak ada ta'ayyun. Ta'ayyun pada benda yang wujud sahaja. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita dekat nombor apa tadi? Thalithuhum ke? Ya, situ. Wa thalithuhum Nuhun alladhi anjahu Allah min al-gharaqi fi as-safinah. Nabi Nuh yang Allah Ta'ala selamatkan dia daripada tenggelam dengan sebab duduk di dalam kapal lah. Wasmuhu Syakir, namanya adalah Syakir, orang yang bersyukur. Wa kana awwala man umira bi naskhil ahkami wa umira bis syara'i'. Dia orang yang pertama Allah Ta'ala perintahkan untuk menasakh hukum sebelum ni. Sebelum tu ada hukum syariat sama saja, sampai zaman Nabi Nuh ubah syariat. Allah Ta'ala ubah syariat. Wa umira bis syara'i', dan diperintahkan orang pertama diperintahkan ada syariat. Wa kana min qablihi, sebelumnya nikahul ukhti mubahan, boleh kahwin saudara tu tak ada masalah. Tapi bila sampai zaman Nabi Nuh AS tak boleh. Wa hurima dhalika ala ahadi, perkara itu diharamkan di zaman Nabi Nuh AS. Wa rabi'uhum, yang keempat, Hudun alladhi anjahu Allahu min ar-rih allati ahlakatil kafirin. Nabi Hud yang Allah Ta'ala selamatkan dia daripada angin yang membinasakan orang kafir. Siapa mereka ni? Qaum 'Ad, golongan 'Ad, kaum 'Ad. Siapa 'Ad ni? Ismu malikihim, ataupun ismi malikihim, ikut i'rab lah. Okey, nama raja. Jadi sebut kaum 'Ad, 'Ad tu adalah nama raja dia. Mereka ini zaman Nabi Hud alaihi salam. Adzabahum biha sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Allah Ta'ala azab kaum 'Ad ini selama 7 malam 8 hari. 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam Allah Ta'ala azab. Macam mana? Tadkhulu fi manakhirihim, angin tu masuk melalui lubang hidung mereka, wa takhruju min adbarihim, keluar daripada dubur mereka. Angin tersebut, maka diazab macam tu. Wa tarfa'uhum, angkat mereka, angin tu mengangkat mereka, wa tadribuhum 'alal ardi 'ala wujuhihim. Angkat mereka, lempak muka mereka ke tanah. Tu kaum 'Ad. Hatta saru ka usuli nakhlin khawiyah, sampai mereka jadi ni macam batang pokok tamar yang tak ada isi dah tengah. Sampai tahap macam tu diazab mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur Allah Ta'ala tak azab kita dengan azab-azab macam tu. Umat terdahulu bila mereka buat dosa, buat kesalahan, terus kena azab. Ada yang disebut oleh ulama, sebahagiannya mereka itu bila mana mereka buat maksiat di rumah mereka, siang hari tertulis di pintu mereka apa maksiat yang mereka lakukan. Tapi kita Allah Ta'ala sembunyi, Allah Ta'ala tutup dengan bisatri, dengan penutup rahmatnya. Khamisuhum, yang kelima, Salih alladhi anjahu Allah Ta'ala min as-sayhati allati ahlakatil kafirin wa huwa qaum Thamud. Nabi Salih alaihi salam yang Allah Ta'ala selamatkan dia daripada jeritan yang membinasakan orang kafir, iaitu kaum Thamud. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Salih alaihi salam daripada kaum Thamud yang dibinasakan dengan jeritan. Wa huwa ismu bi'rin. Thamud tu apa? Kaum Thamud, dan nisbah pada Thamud, kata kaum Thamud. Thamud tu apa? Nama bagi suatu telaga, bi'ardil hajar. Saya tak tahu kat mana ni. Saha Jibrilu bihim sayhatan wahidah. Malaikat Jibril menjerit dengan satu jeritan kepada mereka. Fahalaku jami'an, semua binasa. Bila malaikat Jibril jerkah tu, semua binasa mereka. Au atathum sayhatun minas sama, ataupun ada yang mengatakan, ulama mengatakan jeritan tu daripada langit. Tak tahu pemiliknya siapa, Allah Ta'ala jadikan jeritan daripada langit.
fataqatta'at qulubuhum fi sudurihim famatu jami'a. Jeritan tu menakutkan sampai terputus jantung mereka yang duduk kat dalam ni. Terputus jantung tu, mati terus. Sampai macam tu, menakutkan. Wasadisuhum, yang keenam, Ibrahimul ladzi najjahu Allah Ta'ala min nari Namrud, ataupun Namrud. Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala selamatkan daripada api Namrud. Sabi'uhum, yang ketujuh, Lutun ibnu Haran akhi Ibrahim. Lut bin Haran saudara bagi Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam saudara daripada Nabi Ibrahim. Wa qila inna Lutan ibnu ammi Ibrahim. Ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan Nabi Lut ni adalah anak kepada bapa saudara Nabi Ibrahim belah bapa. Itu sepupu dia belah pak. Alladhi najjahu Allah Ta'ala min al-'adhab alladhi ahlaka al-kafirin. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut alaihi salam daripada azab yang membinasakan orang kafir. Ruwiya anna Jibril adkhala janahahu tahta qura qaumi Lut. Diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam masukkan kepaknya itu ke bawah, sayapnya itu dia masukkan ke bawah perkampungan-perkampungan kaum Lut ni. Wa kanat 5 madain, ada 5 kota semuanya. Besarlah, bukan kecil. Jadi 5 kota tu dimasukkan sayap dia bawah. Wa fiha 400,000, dalam tu ada 400,000 orang. Fa rafa'al madaina kullaha, kemudian malaikat Jibril angkat semua kota tu, hatta sami'a ahlus sama'i siyahad dikati wa nahyiqal hamiri wa nubahal kalbi. Angkat tinggi sampaikan penduduk langit, malaikat-malaikat yang duduk di langit dengar bunyi ayam berkokok, bunyi keldai dan juga bunyi salakan anjing. Semua yang duduk kat langit tu dengar. Angkat tinggi, lam yukfa lakum ina'un wa lam yantabih na'im. Tapi angkat elok tu sampaikan ayak yang ada dalam bekas tak tumpah pun, dan orang yang tidur tak terjaga pun. Kemudian apa yang malaikat Jibril buat? Thumma asqataha maqlubatan ilal ardh. Kemudian dibaling, bagi terbalik, jatuh ke atas tanah balik. Thumma amtarallahu 'alaiha hijaratan min tin tubikha bin nar. Kemudian dah jatuh macam tu, Allah Ta'ala hantar pula hujan batu daripada tanah liat yang dibakar dekat mereka, sampai macam tu azab kaum Lut ni. Mereka buat apa? Buat liwat. Liwat. Thaminuhum, yang ke-8. Sebab tu bahaya lah. Hubungan-hubungan ni, liwat ni bahaya. Thaminuhum Ishaq bin Ibrahim min Sarah ukhti Lut. Kemudian Nabi Ishaq. Tasi'uhum Ismail bin Ibrahim min Hajar. Nabi Ismail anak Sayyidina Hajar, yang tadi anak Sayyidina Sarah. Ashiruhum, yang ke-10 Ya'qub bin Ishaq. Wa summiya Ya'qub bi Israel aidan. Nabi Ya'qub juga dinamakan dengan Israel, tu nama dia. Yang bangsa Israel dia pakai sekarang tu, sebenarnya itu nama Nabi Ya'qub sebenarnya. Disebut juga dengan nama Israel. Summiya bidzalika li'annahu wal 'isu kana tawamain. Kenapa dia dinamakan Ya'qub? Kita tak cerita bab Israel, kita cerita bab Ya'qub. Kenapa dia dinamakan Ya'qub? Ceritanya kerana baginda sallallahu alaihi nabiyina wa alaihi wasallam, baginda ni kembar. Lahir 2 orang. Dia dengan abang dia lah yang keluar dulu. Dia nama Ya'qub, abang dia nama Ais. Okey. 2 orang ni kembar. Taqaddama Aisun fil khuruj min batni ummihi. Ais ni keluar dulu daripada perut ibunya. Wa kharaja Ya'qub aqibah. Kemudian keluarlah Ya'qub belakangnya, aqib. Maka dikatakan sebab tu nama Ya'qub. Ada juga yang pendapat mengatakan kerana akhadha bi aqibi akhi. Dia keluar tu dia pegang aqib, dia pegang buku lali saudara dia yang seorang lagi tu. Jadi dinamakan aqib. Kenapa dinamakan Ais yang mula? Kerana diceritakan waktu duduk dalam perut tu, dia duduk sembang dengan saudaranya. Allahu a'lam bi haqiqatih, macam mana bersembang. Jadi dia kata dia nak saudara dia kata aku nak keluar dulu. Kemudian Nabi Ya'qub kata aku yang nak keluar dulu. Saudara dia kata kalau hang keluar dulu aku belah perut mak. Jadi saudara dia keluar dulu. Bila keluar dulu, mak ni dengar apa yang disembang. Allahu a'lam, macam mana Allah Ta'ala buat macam tu kita tak tahu. Dengar, jadi dinamakan anak yang pertama ni Ais, Aisyan. jenis durhaka nak belah perut mak.
Qauluhu ihtada ay iqtada Yaqub man taqaddama alaihi fi dhikri. Nabi Yaqub mengikut para nabi yang sebelumnya yang dinyatakan. Waqtada bil Ais, dan dia mengikut Ais dari segi Ais keluar dulu baru dia keluar. Kama ruya anna al-Isa qala, seperti mana diriwayatkan Ais berkata, ana akhruju min batni ummi awalan, aku nak keluar dulu. Qala Yaqub ana akhruju awalan, Nabi Yaqub kata aku keluar dulu. Faqala al-Ais, maka berkata Ais, in kunta takhruju awalan ana ashuqqu batna ummi. Kalau kau keluar dulu aku belah perut mak, dia kata. Faqala Yaqub, idzan ukhruj anta wa ana aqibah. Kalau gitu engkau keluar lah, aku keluar lepas tu. Wa ummuha tasma'u kalamahuma, maknya dengar perbualan dua anak ni. Wa li ajli dhalika summiya awwalul khuruj bi Ais, kerana itulah yang pertama disebut sebagai Ais, Ais yani. Baik, anak saya cukup sekadar tu untuk hari ni. Kita break pada muka surat 76 ni, tak banyak dah. 75, 85, 95, 105 dalam 30 muka lebih sikit lah. 110 habis lah. Esok insyaAllah, esok sampai tengah hari sempat lah untuk khatam. Baik, kita break sekadar itu saja. Yang salah yang silap minta ampun, minta maaf, minta dibetulkan. Ada soalan mungkin esok kot, tak sempat dah. Baik, kalau ada nak tanya-tanya apa boleh tulis. Okey, baik. Yang tahu nak jawab, yang tak tahu nak beritahu tak tahu lah. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.